Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syarah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu kembali pada siri yang ke-88 daripada pembacaan kitab hadis Sahih Imam Muslim rahimahullah, dan kita pun telah tiba pada hadis yang ke-1266, masih lagi berkenaan tentang tajuk yang berkaitan dengan solat, dan kita telah tiba pada hadis-hadis yang banyak yang dikumpulkan oleh Imam Muslim rahimahullah berkenaan tentang lupa as-sahwi, berkenaan tentang lupa sewaktu solat, wasujudilah, dan sujud disebabkan lupa sesuatu di dalam solat ataupun kita kenali sebagai sujud sahwi. Ahlan Fatimah Samsuddin, ahlan kepada sahabat-sahabat yang lain yang berada di ruangan Facebook dan TikTok. Maka sebelum kita baca, maka kita nak lihat dulu khulasatul bab, ringkasan bab ini. Apakah ringkasan bab yang begitu banyak hadis yang dikumpulkan oleh Imam Muslim rahimahullah di sini? Maka berkata Al-Imam Abu Abdullah Al-Marizi, ketika mana Imam Nawawi menukilkan pandangan beliau. Maka kata Abu Abdullah Al-Marizi, ahadithul babi khamsah. Secara ringkasnya, hadis-hadis berkenaan tentang sujud sahwi ada 5. Yang pertama, hadis Abu Hurairah yang mana menyebutkan di situ bahawa Nabi SAW telah sujud 2 kali sujud, namun walam yadhkur mawdi'ahuma, tak disebut sujud itu sebelum salam ataupun selepas salam. Maka ini hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah. Hadis yang kedua yang kita bakal baca adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana ini menjadi dalil bagi Imam Syafi'i bahawa dalam hadis tersebut ada menyebut annahu yasjudu sajdataini qabla an yusallim, bahawa Nabi SAW telah melakukan 2 kali sujud sahwi sebelum daripada memberi salam. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Maka dalam mazhab Syafi'i sunnah ketika mana berlaku sesuatu dalam solat, maka sujud sahwi adalah sebelum salam. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga adalah hadis Abdullah bin Mas'ud, di mana Nabi SAW telah berdiri untuk rakaat yang kelima. Nabi terlupa. Maka dalam hadis tersebut dinukilkan bahawa Nabi telah sujud ba'das salam, selepas daripada memberi salam. Nabi bagi salam dulu, baru Nabi SAW sujud 2 kali, kemudian tahiyat, kemudian sujud lagi sekali. Maka ini adalah pandangan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Hadis yang keempat adalah hadis Zulyadain, hadis yang terkenal yang kita biasa baca. Maka dalam hadis Zulyadain, pada waktu itu menyebut bahawa Nabi SAW telah memberi salam setelah solat hanya 2 rakaat. Nabi telah berjalan, Nabi telah berkata-kata, dan Nabi SAW telah sujud sahwi selepas daripada memberi salam. Dan hadis yang terakhir adalah hadis Abdullah bin Buhainah, yang mana ini juga dalam mazhab Syafi'i, bahawa Nabi telah berdiri setelah hanya selesai 2 rakaat, Nabi terlupa dari lagi 2 rakaat, dan Nabi beri salam, Nabi sujud sahwi sebelum memberi salam. Maka ada 5 hadis sebenarnya berkenaan tentang sujud sahwi. Yang mana satukah dipilih oleh mazhab Imam Syafi'i? Maka pada baris yang keempat, kata Imam An-Nawawi, bila kita lihat ada 5 hadis. Hadis yang pertama, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Mas'ud, hadis Zilyadain, dan juga hadis Abdullah bin Buhainah. Maka para ulama telah berbeza pendapat untuk mengambil hadis yang mana sebagai sandaran. Sujud sahwi sebelum salam ataupun selepas daripada memberi salam.
Maka berkata Daud Az-Zahiri, maka beliau sebut kena amalkan dengan semua hadis. Pada waktu itu pandangan beliau. Begitu juga kita lihat pada baris yang kedua bawah tu, pandangan Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah berkata, sujud sahwi adalah setelah memberi salam. Maka di sisi Imam Abu Hanifah, bagi salam dulu, barulah sujud sahwi. Maka ini pandangan Imam Abu Hanifah. Kemudian pandangan Imam Syafi'i, al-aslu huwa sujudu qabla salam. Imam Syafi'i mengambil dalil dengan hadis Abu Sa'id dan Abdullah bin Buhainah bahawa sujud sahwi adalah sebelum daripada memberi salam. Lepas baca tasyahud, kemudian sujud sahwi, barulah selepas itu memberi salam. Dan pandangan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau menyebut, in kana sahwa, apabila terlupa tersebut adalah berkaitan dengan penambahan sesuatu pada solat, maka selepas salam. Wa in kana naqsa, kalaulah ianya adalah kekurangan, maka sebelum salam. Maka cara untuk mudah ingat apa mazhab Imam Malik adalah an-naqsu bil qabal. Maksudnya pada huruf, pada perkataan nuqsan adanya qaf, maka qabla pun adanya qaf. Maka kalaulah kekurangan, sebelum salam. Kalaulah penambahan, maka pada waktu itu selepas daripada salam. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian panjang lagi perbahasan di sini. Kita nak terus pergi kepada perenggan yang terakhir, tulisan Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, bayanu mas'alati syak fi ziyadah wa nuqsan fi salah. Kalaulah seseorang itu dia keliru, dia dah solat 3 ataupun 4 rakaat, maka dia nak ambil mana? Nak ambil yang banyak ataupun sedikit? Maka jumpa ke tak? Maka berdasarkan hadis Abu Hurairah yang mana ada disebutkan, nanti kita akan baca, ikhtalafal ulama, maka para ulama telah berbeza pendapat tentang apa yang perlu dilakukan apabila seseorang itu dia keliru, sama ada dia telah solat 4 bererti lebih, ataupun pada waktu itu 3 bererti kurang. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada 2 baris selepas itu berkata Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur para ulama, mata syakka fi salati hal salla thalathan am arba'a. Kalaulah seseorang itu dia syak, sama ada dia solat 3 ataupun 4 rakaat, lazimahul bina alal yakin, maka hendaklah pada waktu itu dia mengambil bilangan yang yakin. Maka dalam mazhab Syafi'i, berapakah dikira bilangan yang yakin? Maka bilangan yang yakin pada waktu itu sentiasa adalah al-aqal, sentiasa yang sedikit. Maka kalau was-was 3 rakaat ke-4, kena ambil 3. 1 ke-2, kena ambil 1. Fayajibu ayyatiya birabi'ah, maka dia kena bangun untuk rakaat yang ke-4 dan melakukan sujud sahwi berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Jelas ke jelas? Jom kita baca riwayat 1266 berkenaan tentang sujud sahwi. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terus. Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang daripada kamu, idza qama yusalli, apabila berdiri untuk solat, ja'ahu syaitan, maka syaitan akan datang. Maka daripada sini kita tahu, selain daripada kecuaian kita memberi perhatian pada solat, sebenarnya memang ada syaitan khusus yang ditugaskan untuk merosakkan solat manusia. Maka apa yang syaitan tersebut akan buat? Falabasa alaih, maka syaitan tersebut akan mengganggu solat orang tersebut hatta la yadri, sehingga dia tidak lagi tahu kam salla, berapa rakaat dia solat. Fa idza wajada, sabda Nabi, apabila mendapati perkara tersebut salah seorang daripada kamu, falyasjud, maka hendaklah dia sujud sajadataini, 2 kali sujud yang dikenali sebagai sujud sahwi, wa huwa jalis, dalam keadaan dia duduk. Maka dalam keadaan dia duduk, hendaklah dia sujud dua kali. Cumanya dalam hadis Abu Hurairah tak disebut sebelum ataupun selepas salam. Terus. Riwayat yang lebih kurang sama dengan riwayat pertama pada tajuk bab tadi. 1268 baca.
Maka hadis ni adalah kita dah baca dalam Sunan Tirmizi dan juga sebelum ini. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala telah menceritakan kepada mereka, iaitu kepada Abu Salamah bin Abdul Rahman. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Idza nudiya bil azan", apabila dilaungkan azan, adbara syaitan, syaitan akan lari. Syaitan pada waktu itu tak nak mendengar azan. Kita telah baca syarahan Imam Nawawi. Imam Nawawi menyebut, sebahagian para ulama menyebut dia tak nak mendengar azan kerana dia tak nak mahu menjadi saksi kepada orang yang melaungkan azan tersebut, dan juga ada beberapa pandangan yang lain. Maka syaitan akan lari bila dengar azan. Sebab itu kita dah belajar juga dalam bab azan, kalaulah berlaku sesuatu, maka pada waktu itu laungkanlah azan. Lahu durat, dia lari dalam keadaan terkentut-kentut. Hatta la yasma', sehinggalah dia tidak lagi mendengar azan. Fa idza qudiyal azan, apabila telah selesai azan, aqbala, maka syaitan datang kembali. Fa idza thuwiba biha, maka apabila dilaungkan iqamah untuk salat, adbara, syaitan akan lari. Maka ketika mana azan dan iqamah, syaitan akan lari. Namun apabila telah selesainya iqamah, aqbala, syaitan akan datang kembali. Hatta yakhtura, sehingga dia meletakkan waswas di antara manusia dan juga dirinya. Maka apakah waswas yang syaitan letak? Maka syaitan akan mengingatkan, uzkur kaza, ingatlah benda itu. Uzkur kaza, ingatlah benda itu. Lima lam yazkur, benda-benda, perkara-perkara yang dia tidak pernah ingat dalam kurungan sebelum daripada itu. Benda yang tak pernah ingat sebelum solat. Waktu solat macam-macam benda diingat. Tentang keluarga lah, tentang itu, tentang ini dan sebagainya. Maka itu semuanya datang daripada syaitan. Hatta yadhalla ar-rajul, sehingga berterusan seseorang itu yang mana dia tidak lagi tahu kam salla, berapa rakaat dia telah solat. Fa idza lam yadri ahadukum, maka sabda Nabi, maka apabila tidak lagi tahu salah seorang daripada kamu berapa rakaat yang dia solat, falyasjud, maka hendaklah dia sujud, 2 sujud, wa huwa jalisun, dalam keadaan dia duduk. Maka dalam hadis ini juga tak disebut sujud tersebut sebelum rukuk, sebelum salam ataupun selepas daripada salam. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang berikutnya lebih kurang sama, juga hadis Abu Hurairah. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, idza suwiba, apabila dilaungkan iqamah untuk salat, walla, dia akan lari, walahu durat, dalam keadaan terkentut-kentut. Kemudian baki hadis adalah lebih kurang sama, cuma dalam hadis ini ada penambahan, fahannahu wa mannahu wa dzakkarahu. Maka sebenarnya ketiga-tiga ini maksudnya sama. Lihat kepada perenggan yang kedua pada tulisan nombor 1. Apakah maksud hanna'u? Pada hujung baris kata Qadhi Iyad, maksudnya adalah a'tahu minal amani. Syaitan akan memberikan kepadanya segala jenis angan-angan untuk dia ingat ketika mana solat. Mannahu, memberi maksud zakkarahul amani. Syaitan akan mengingatkan kepadanya tentang segala angan-angan yang dia ingin untuk ingat. Wa dzakkarahu, memberi maksud mengingatkan. Maka kata Qadhi Iyad, maka berkata pensyarah, fal makna wahid, sebenarnya ketiga-tiga ini maksudnya adalah lebih kurang sama. Fahannahu, maka syaitan mengingatkan dia. Wa mannahu, sama juga syaitan mengingatkan dia. Wa dzakkarahu, syaitan mengingatkan dia. Min hajatihi, daripada segala jenis keperluan dia. Malam yazkur, yang sebelum ini dia tak pernah ingat pun. Untuk mengganggu, merosakkan solat dia. Terus 1270, ini adalah hadis Abdullah bin Buhainah. Terus, yang mana di sini disebutkan bahawa sujud sahwi sebelum salam. Dan inilah mazhab Imam Syafi'i, sujud sahwi sebelum daripada salam. Terus, daripada sahabat Nabi Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sallalana, telah mengimamkan kami Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini, 2 rakaat, min ba'di salawat, daripada sebahagian solat-solat. Maka Nabi solat 2 rakaat, Nabi bagi salam, Nabi lupa. Minta maaf, bukan Nabi bagi salam, Nabi tak duduk tahiyat awal. Summa qama, bila nak masuk rakaat yang ketiga, Nabi tak tasyahud awal, sebaliknya baginda berdiri, falam yajlis, dan tidak duduk. Faqaman nas ma'ah, para sahabat pun ikut Nabi berdiri.
apabila telah selesai solat, falamma qada salatah, apabila baginda telah selesai tapi belum beri salam, maksudnya dah tiba pada kedudukan tasyahud. Wa nazarna, dan kami menunggu taslimahu, untuk baginda memberi salam. Kabbara, tiba-tiba baginda telah bertakbir. Fasajada sajadataini, baginda sujud 2 kali sujud dalam keadaan duduk, qabla taslim, sebelum memberi salam. Bila dah selesai sujud, thumma sallama, barulah Nabi SAW memberi salam. Maka ini menjadi dalil, sebab itu kata Imam Nawawi pada baris yang pertama, fihi hujjatun li Syafi'i, di sini terdapat dalil bagi mazhab Syafi'i dan Imam Malik bahawa sujud pada waktu itu adalah sebelum daripada memberi salam. Jelas ke jelas? Terus 1271. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Buhainah Al-Asadi yang merupakan halif, hamba, bukan hamba. Halif bermaksud seseorang yang ada perjanjian untuk bersama dengan sesuatu kabilah. Zaman dulu, kalaulah seseorang ini nak duduk sesuatu tempat, dia kena pada waktu itu menjadi halif, kena ada perjanjian dengan penduduk tempatan, maksudnya sebagai garantor, sebagai penjamin, maka dipanggil halif. Supaya kalaulah apa kesalahan yang dia buat, maka pada waktu itu ada yang akan mengambil tanggungjawab. Maka dipanggil halif, seseorang luar yang mempunyai perjanjian untuk tinggal di sesuatu tempat dengan sesuatu kabilah tersebut. Maka Abdullah bin Buhainah adalah halif kepada Banu Abdul Muttalib. Maka beliau berkata, Nabi SAW telah berdiri untuk solat zuhur, wa alaihi julusun, dalam keadaan baginda sepatutnya duduk tasyahud tahiyat awal. Falamma atamma salatah, apabila baginda telah sempurnakan solat tapi masih belum memberi salam, baginda telah sujud sebanyak 2 sujud. Yukabbiru, baginda bertakbir setiap kali nak sujud. Wa huwa jalisun, dalam keadaan baginda duduk sebelum daripada memberi salam. Maka ini pun dalil untuk mazhab Syafi'i, sujud sahwi sebelum daripada memberi salam. Wa sajadahuman nasu, dan para makmum turut sujud bersama dengan Nabi SAW. Fakana ma nasiya minal julus, maka adalah sujud sahwi itu sebagai ganti tahiyat awal yang baginda Nabi SAW lupa untuk sujud. 1272, teruskan. Maka sama juga hadis ini adalah daripada Abdullah bin Buhainah radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya Nabi SAW telah berdiri, beliau berkata, fi syaf'il ladzi, pada 2 rakaat yang sepatutnya baginda duduk dalam solat, iaitu tasyahud awal, tahiyat awal. Famadha, maka baginda telah meneruskan solat baginda. Falamma kana, maka apabila baginda telah berada di hujung solat, sajada, baginda telah sujud sebelum daripada memberi salam, kemudian barulah memberi salam. Maka hadis-hadis ini menjadi dalil bahawa sujud sahwi sebelum daripada memberi salam, dan inilah pandangan mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sebab itu pada fiqhul hadis kata Imam Nawawi, di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, anna sujud as-sahwi qabla salam. Sujud sahwi tempatnya adalah sebelum daripada memberi salam. Hujung baris yang pertama. Al-thaniyah, anna tasyahud al-awwal wal julusalah laisa biruknain. Bahawa sujud sahwi, bahawa duduk tahiyat awal dan juga duduk untuk tahiyat awal, membaca tahiyat awal dan duduk tahiyat awal bukanlah termasuk daripada rukun dan kewajipan solat. Maka sebab itu ianya boleh ditampung dengan sujud sahwi. Ianya adalah sunnah. Kemudian yang ketiga, pada baris yang ketiga, bahawa ketika mana seseorang itu nak sujud sahwi, maka mulakan dengan takbir terlebih dahulu, seperti mana yang Nabi SAW lakukan, yang Nabi SAW buat. Terus baca. Ada banyak lagi tapi sekadar tu saja. Baca terus. Maka ini hadis yang ketiga. Lalu kita dah baca hadis-hadis Abu Hurairah, kita dah baca hadis Abdullah bin Buhainah, maka ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri.
Yang mana Abu Sa'id Al-Khudri juga menyebutkan bahawa sujud sahwi sebelum daripada memberi salam. Maka daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza syakka," apabila ragu-ragu salah seorang daripada kamu pada solatnya, falam yadri, lalu dia tidak tahu berapa rakaat yang dia telah solat, thalathan, sama ada 3, arba'an ataupun 4, falyatrahi syak, maka hendaklah dia membuang yang syak, wal yabni, dan hendaklah dia meneruskan solatnya, ala mastaiqan, pada bilangan yang dia yakin. Maksudnya buang yang syak, ambil yang yakin. Dan dalam mazhab Syafi'i, yang yakin selalunya adalah al-aqal, yang paling kurang. Kemudian hendaklah dia sujud sebanyak 2 sujud sebelum daripada memberi salam. Fa in kana shalla khamsa, dan kalaulah dia telah solat 5 rakaat, sepatutnya 4, dia solat 5. Syafa'na lahu salatah, maka hendaklah dia pada waktu itu genapkan solatnya. Wa in kana shalla itmama, dan kalaulah pada waktu itu dia telah sempurnakan wa in kana shalla itmaman li arba', dan kalaulah dia telah sempurnakan 4 rakaat, maka itu adalah satu penghinaan kepada syaitan. Maka di sini juga kita nampak sujud sahwi sebelum daripada memberi salam. Okey, di sini ada beberapa perkara sebentar. Itu dekat muka surat sebelah. Okey, muka surat sebelah. Tak apa, baca dulu. Maka kenapa penghinaan kepada syaitan? Sebab syaitan berusaha nak rosakkan solat dia. Tapi dengan sujud sahwi, maka Allah ampunkan kesilapan dia. Maka sujud sahwi sebenarnya adalah satu penghinaan bagi syaitan. Terus 1, 2, 7, 4. Maka hendaklah dia sujud 2 kali sujud sebelum daripada memberi salam. Sama macam riwayat sebelum ini. Terus 1, 2, 7, 5. Berkata Abdullah bin Mas'ud. Maka ini hadis yang ketiga. Tadi kita dah belajar hadis yang keempat. Kita dah belajar hadis Abu Hurairah. Kita dah belajar hadis... Ada orang kat luar ke? Panggil Kak Safi ya. Panggil Kak Safi. Buka pintu seorang. Seorang buka pintu, seorang panggil Kak Safi. Maka kita telah belajar hadis Abu Hurairah, hadis Abdullah bin Buhainah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Maka ini adalah hadis yang keempat, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Panggil Kak Safi ya. Okey dah. Maka apakah hadis Abdullah bin Mas'ud? Hadis Abdullah bin Mas'ud menjadi pegangan bagi Imam Abu Hanifah bahawa sujud sahwi adalah selepas daripada memberi salam. Maka bagaimana mazhab Imam Abu Hanifah, mereka punya sujud sahwi, mereka akan bagi salam dahulu, kemudian pada waktu itu baru 2 kali sujud, tasyahud lagi sekali, dan kemudian memberi salam. Terus baca. Baca 1, 2, 7, 5. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Shalla Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengimamkan kami. Berkata Ibrahim dengan zada au naqasa, ada penambahan dan ada kekurangan. Falamma sallama, maka apabila baginda telah memberi salam dalam keadaan solat yang Nabi imamkan ada kekurangan ataupun adanya penambahan, maka ada para sahabat telah berkata, "Wahai Rasulullah, ahadatha fi salati syai'un?" Adakah telah berlaku sesuatu dalam solat? Maka Nabi tanya balik, "Wa madzaka?" Kenapa kamu kata begitu? Maka para sahabat menjawab, "Sallaita kaza wa kaza." Tuan telah solat seperti ini. Maka Tuan telah solat pada waktu itu dalam keadaan tidak sempurna. Maka bila Nabi SAW dengar begitu, fathana rijlaih. Apakah maksud sana? Sana bermaksud adalah fajalasa ala hayatil qu'ud litasyahud. Maka Nabi SAW telah duduk sebagaimana duduk tahiyat awal. Fasana rijlaih.
maka Nabi telah duduk sebagaimana duduk tahiyat awal. Sebab Nabi nak sujud sahwi. Maka Nabi SAW telah duduk sebagaimana duduk tahiyat awal. Wastaqbalal qiblah. Nabi menghadap kepada kiblat. Fasajada sajadataini. Dan Nabi SAW telah sujud 2 sujud. Kejap ada orang call. Okay. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka pada waktu itu para sahabat bertanya kepada Nabi, adakah sesuatu berlaku dalam solat wahai Rasulullah? Maka Nabi bertanya, kenapa? Maka mereka menerangkan yang Nabi SAW solat dalam keadaan ada kekurangan ataupun ada penambahan. Qal, berkata perawi, fathana rijlaih. Maka Nabi SAW telah melipat kedua kaki baginda ataupun maksudnya Nabi telah duduk dalam kedudukan tasyahud awal, wastaqbalal qiblah, menghadap semula ke arah kiblat, maka Nabi SAW telah sujud 2 kali sujud. Thumma sallama, kemudian Nabi SAW telah memberi salam. Kemudian baginda Nabi SAW telah menghadap ke arah kami dengan wajah baginda. Faqala, maka Nabi bersabda, innahu law hadatha, sesungguhnya jika berlaku sesuatu dalam solat yang apa daripada perkara yang baru, anba'tukum bih, pasti aku akan mengkhabarkan terlebih dahulu kepada kamu. Walakin, akan tetapi, innama ana basyarun, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu. Ansa, aku lupa, kama tansaun, sebagaimana kamu lupa. Fa idza nasitu, maka apabila aku lupa dalam solat, fadzakkiruni, maka ingatlah kamu akan daku. Wa idza syakka ahadukum, dan apabila ada keraguan salah seorang daripada kamu fi salatih, dalam solatnya, falyataharras sawab, maka hendaklah dia mencari yang paling tepat. Maksudnya kalaulah dia ragu-ragu tentang dah bagi apa, dah duduk tahiyat awal ke belum, dah 3 ke ataupun 4 rakaat, dah baca Fatihah ke belum, dah buat benda ni ke belum, maka kalaulah dia ragu, hendaklah dia mencari yang paling tepat. Falyutimma alaih, dan hendaklah dia menyempurnakan solatnya di atas pilihan tepat tadi, kemudian hendaklah dia sujud 2 sujud. Tapi di sini kata Imam Nawawi pada baris yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Pada baris yang ke-14, maka kata Imam Nawawi, semua riwayat-riwayat ini sama ada falyataharras sawab, ataupun yang kedua kita akan baca ahra zalika lis-sawab, ataupun falyataharra aqrab zalika ila sawab, ataupun falyataharra alladhi yura annahu sawab. Maksudnya perkataan dalam riwayat ini adalah as-sawab, yang paling tepat, bukan yang paling sedikit. Maka semua ini kata Imam Nawawi dalilun li Abi Hanifah. Maka ini hadis semua ini menjadi dalil bagi Imam Abu Hanifah. Kerana Imam Abu Hanifah berpandangan, man syakka fi salatih, barang siapa yang ragu-ragu dalam solatnya, sama ada pada bilangan rakaat dan sebagainya, taharra, hendaklah dia memilih, wabana ala ghalibi dhannih, dan pada waktu itu menjadikan solat di atas sangkaan dia yang paling kuat. Walaupun contohnya 3 ke 4, maka dia boleh ambil 4. Sebab kena ambil yang sawab, yang paling dirasa tepat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kena ambil yang paling akal, yang paling sedikit, yang paling yakin. Maka semua riwayat-riwayat pada muka surat ini adalah dalil bagi Imam Abu Hanifah, yang mana beliau mengambil hadis ini sebagai dalil falyataharras sawab, bukan al-yaqin ataupun al-aqal. Maka pilihlah pada waktu itu sesuatu yang paling kamu rasakan tepat.
Maka ini kata Imam Nawawi adalah dalil pada waktu itu bagi Imam Abu Hanifah. Wala yalzamuhu, dan tidak melazimkan mereka pada waktu itu untuk mengambil yang akal, yang paling sedikit. Sebagaimana itu adalah pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Namun mazhab Syafi'i pada waktu itu ada dalilnya yang tersendiri yang boleh baca dalam perenggan tersebut. Terus baca. Semua muka surat ni lebih kurang sama. Dia ulang-ulang dia. Cuma sanad semua perkataan dia ada sedikit sebanyak berbeza. Terus baca laju sedikit. Terus. Maka bila kamu ragu-ragu, sabda Nabi, falyanzur, hendaklah melihat ahra, yang paling layak daripada perbuatan tersebut kepada as-sawab, kepada yang tepat, kepada pilihan yang tepat. Maksudnya bukan ambil yang paling sedikit. Kalau ragu-ragu, itu dalam mazhab Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ada dalilnya yang tersendiri. Dan yang seperti yang ada pada perenggan apa yang kita baru baca tadi, yang telah ditulis oleh Imam An-Nawawi. Tapi ini semua menjadi dalil bagi Imam Abu Hanifah untuk memilih as-sawab yang paling tepat walaupun ianya adalah bilangan rakaat yang lebih banyak. Jelas ke jelas? Terus baca wa fi riwayah. Terus sama lebih kurang riwayatnya. Terus baca 1278. Maka hendaklah dia memilih yang paling tepat, yang paling betul. 1279. Aqrab zalika ila sawab. Bila seseorang itu ragu-ragu, maka hendaklah dia mencari, memilih sesuatu yang paling dekat, yang paling hampir kepada sawab, kepada yang betul dan tepat. Terus 1280. Falyataharra alladhi yura. Hendaklah dia memilih sesuatu yang dia anggap, yang dia rasa bahawa itulah yang tepat. Boleh jadi lebih banyak, tak semestinya al-aqal. Seperti mana pandangan Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i menjadikan dalil hadis Abu Sa'id. Falyatrah asyak. Maka buanglah pada waktu itu yang syak. Walyabni ala mastaiqan. Dan ambillah yang yakin. Maka dalam mazhab Syafi'i yang yakin selalunya adalah yang sedikit. Sebab yang banyak pada waktu itu ada kemungkinan tak ada bilangan yang sedikit. Maka dalam mazhab Syafi'i selalunya ambil yang al-aqal kerana nak mengambil sesuatu yang yakin. Terus 1281 lebih kurang sama. Masih lebih kurang sama dengan riwayat sebelum ni. 1282 ini adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud yang dibawa dalam sanad yang berbeza. Terus maka dalam hadis sebelum ni kita baca tak tahu apakah apakah yang Nabi SAW buat sehingga Nabi sujud sahwi. Tak disebut. Maka dalam riwayat ini baru disebut yang menjadikan Nabi sujud sahwi. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud adalah Nabi bangun untuk rakaat yang kelima. Terus baca. Maka daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah solat zuhur 5 rakaat. Sepatutnya 4. Nabi solat 5. Dan Nabi beri salam. Ini menjadi dalil Imam Abu Hanifah. Nabi bagi salam, baru Nabi sujud. Falamma sallama. Maka apabila baginda telah memberi salam, maka ditanya kepada baginda, azida fi salah, adakah telah ada penambahan pada solat wahai Rasulullah? Maka Nabi bertanya, wa ma dzaka? Kenapa kamu berkata begitu? Maka para sahabat berkata, sallaita khamsa, Tuan telah solat 5 rakaat. Maka Nabi SAW telah sujud dua sujud. Maka kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, hadis ini menjadi dalil bagi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan majoriti para ulama. Man zada fi salatih, barang siapa yang menambah pada solatnya 1 rakaat, nasian, secara lupa, maka tak batal solatnya. Tak batal solatnya.
Bahkan kalaulah dia hanya dapat tahu setelah selesai memberi salam bahawa dia telah solat 5 rakaat, maka pada waktu itu faqad madat salatuhu sahihah, maka solatnya pada waktu itu adalah sah. Dan kalaulah tempoh yang dia dapat tahu tu baru selesai beri salam, maka dia sujud sahwi. Dan wa in tala, kalaulah tempoh lama telah berlalu, contohnya semalam dia jadi imam solat 5 rakaat, hari ini baru ada orang tanya dan beritahu, maka tak perlu untuk sujud sahwi. Ini di sisi Imam Syafi'i rahimahullah. Dan kalaulah dia ingat yang dia solat 5 rakaat sebelum memberi salam, wa in zakara qabla salami, kalaulah dia dapat tahu yang dia tengah tambah rakaat yang kelima sebelum memberi salam, ada ilal qu'ud, dia kena terus kembali kepada duduk tahiyat akhir, sawaun, sama ada ketika mana dia dapat tahu itu dia dalam keadaan berdiri pada rakaat yang kelima, au rukuk ataupun sedang rukuk untuk rakaat yang kelima, au sujud ataupun sujud untuk rakaat yang kelima, ataupun apa pun dia tengah buat, bila dia ingat sahaja yang dia tengah tambah rakaat yang kelima, maka dia terus perlu untuk pergi kepada duduk tahiyat akhir. Sebab tak ada rakaat yang kelima dalam solat fardu. Jelas ke jelas? Terus baca. Terus. Bawa turun aliyah, minta dorang bawa turun aliyah. Maka salla bina Alqamatuz Zuhur, maka berkata Ibrahim bin Suwaid telah mengimamkan kami Alqamah. Alqamah adalah anak murid kepada Abu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Alqamah telah mengimamkan kami solat Zuhur 5 rakaat. Falamma sallama, apabila beliau telah memberi salam, maka para makmum telah berkata, wahai Abu Shibil, Tuan telah mengimamkan kami solat 5 rakaat. Qal, maka pada waktu itu berkata Alqamah, kalla, sama sekali tidak, aku tak solat 5 rakaat. Ma fa'altu, aku telah melakukan itu. Panggil aliyah. Qalu, maka mereka berkata, bala, bahkan tuan telah solat 5 rakaat. Qala, maka telah berkata perawi, iaitu Ibrahim bin Suwaid, wa kuntu fi nahiyatil qaum, dan aku pada waktu itu sedang duduk di satu penjuru. Dan Ibrahim bin Suwaid adalah anak murid kepada Alqamah. Mereka rapat. Wa ana ghulam, dan pada waktu itu aku masih kecil. Mana Atiyah siapa jaga? Tengah ngaji kan? Bawa di sini tuan. Okey. Maka pada waktu itu Alqamah telah bertanya kepadaku. Maka pada waktu itu aku menjawab, bala, bahkan wahai tuan guru, qad sallaita, tuan telah salat 5 rakaat. Maka berkata Alqamah kepadaku, wa anta aidan, kamu juga berpandangan begitu wahai A'war. A'war bermaksud orang yang bermata juling. Tapi dia kata ini bukanlah kerana menghina, tetapi kerana mereka adalah sangat rapat di antara guru dan anak murid. Taqulu zalika, kamu pun mengatakan seperti itu. Maka aku berkata, bahkan tuan telah solat 5 rakaat. Maka fanfatala, maka telah kembali menghadap ke arah kiblat. Fasajada sajdatain, maka telah sujud dua sujud dan sahwi. Kemudian beliau telah memberi salam. Kemudian Alqamah telah menceritakan kepada kami hadis yang mana Abdullah bin Mas'ud telah berkata, Salla bina Rasulullah, Nabi SAW telah mengimamkan kami solat 5 rakaat. Falamman fatala, Atiyah, tak boleh, kakak ada kelas mengaji, Atiyah kena duduk dengan Abi. Boleh? Duduk sini dengan Abi, boleh? Duduk sini dengan Abi, sini. Sini duduk dengan Abi. Sini Kak Abi. Duduk sini. Nak makan tak? Tolong ambil biskut untuk dia. Minum air dulu. Bismillah. Nak masukkan tangan, minum. Okey. Nak lagi air. Tak nak masuk tangan tak boleh. Okey, duduk. Dengar hadis. Sekejap je nak habis dah ni. Boleh? Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka berkata Abdullah bin Mas'ud, Nabi pernah mengimamkan kami solat 5 rakaat. Falamman fatala,
apabila baginda telah berpaling, maksudnya baginda telah memberi salam. Tawashwasha, maka telah berbisik-bisik para sahabat. Bainahum, di antara mereka. Biskutnya. Okay. Biskut nak habis dah, lagi sikit je. Bismillah. Okey. Maka para sahabat telah berbisik-bisik, kenapa Nabi solat 5 rakaat? Kenapa Nabi solat 5 rakaat? Maka pada waktu itu Nabi bertanya, "Masya'nukum?" Kenapa kamu berbisik-bisik? Maka para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hal zida fi salah?" Adakah telah ada penambahan dalam bilangan rakaat salat? Maka Nabi bersabda, "La, tidak." Maka para sahabat berkata, "Fa innaka qad sallaita khamsa." Kerana sesungguhnya Tuan telah solat 5 rakaat wahai Rasulullah. Fanfatala, maka baginda terus berpaling semula ke kiblat. Kemudian baginda telah sujud 2 kali sujud. Kemudian baginda memberi salam. Dan Nabi bersabda, "Innama ana basyarum mislukum." Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu. Ansa, aku juga lupa sebagaimana kamu lupa. Wazad ibn Numairin fi hadithih, fa idza nasiya, maka Nabi bersabda, apabila salah seorang daripada kamu lupa, maka hendaklah dia sujud 2 kali sujud. 1285. Teruskan. Masih lagi hadis Abdullah bin Mas'ud. Kita telah baca dalam sujud sahwi hadis Abu Hurairah, hadis Abdullah bin Buhainah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Maka ini adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Maka masih lagi hadis Abdullah bin Mas'ud, cuma dengan sanad yang berbeza, dengan lafaz hadis yang ada sedikit sebanyak perbezaan. Maka Abdullah bin Mas'ud telah berkata, "Shalla bina Rasulullah." Nabi SAW telah mengimamkan kami salat khamsa, 5 rakaat. Fakulna ya Rasulullah, maka kami telah berkata, wahai utusan Allah, azida fi salah, adakah telah ada penambahan rakaat dalam salat? Maka baginda bersabda, wa ma dzaka, kenapa kamu berkata begitu? Para sahabat menjawab, sallaita khamsa, Tuan telah salat 5 rakaat. Maka baginda bersabda, innama ana basyarum mislukum, hanya sahaja aku adalah manusia seperti kamu. Azkur, aku ingat sebagaimana kamu boleh ingat. Wa ansa, dan aku lupa sebagaimana kamu lupa. Kemudian baginda telah sujud dua kali sujud. Dan sujud ini berlaku bila? Selepas daripada Nabi telah memberi salam. 1286 baca. Maka dalam hadis ini ada perkataan yang tak ada pada hadis yang lain. Maka sabda Nabi, falyasjud, maka hendaklah kamu sujud apabila kamu lupa 2 sujud. Wa huwa jalis, dalam keadaan duduk. Maka sujud sahwi dalam keadaan duduk. Summa tahawwal, kemudian baginda memalingkan wajah baginda, maka baginda telah sujud 2 kali sujud. 1287 baca. Daripada Abdullah bin Mas'ud, hadis ini lebih jelas bahawa Nabi sujud setelah memberi salam. Dan ini pandangan Imam Abu Hanifah, bahawa Nabi SAW telah sujud 2 sujud sahwi. Ba'da salam, setelah Nabi memberi salam, wal kalam, dan setelah Nabi berkata-kata. Apakah yang Nabi berkata-kata? Iaitu Nabi SAW bertanya, kenapa? Apa yang kamu bisik-bisikkan? Dan Nabi menyebut bahawa tidak ada penambahan pada rakaat solat. Terus 1288. Masih lagi hadis Abdullah bin Mas'ud. Terus. Kami telah solat bersama dengan Nabi SAW, kata Abdullah bin Mas'ud. Maka fa'imma zada, maka sama ada Nabi telah menambah, au naqasa, ataupun mengurangkan. Perawi ragu. Tapi daripada hadis-hadis yang lain kita tahu bahawa Nabi telah menambah bilangan rakaat. Maka Ibrahim perawi berkata, wa aymullah, demi Allah, ma ja'a dzalika illa min qibali, tidaklah keraguan itu datang kecuali daripada arahku. Beliau berkata,
Maka kami, kata Abdullah bin Mas'ud, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ahadatha, adakah sesuatu yang baru telah berlaku dalam solat? Maka Nabi berkata, la, tidak. Maka para sahabat bertanya lagi. Fakulna lahul ladhi sana'. Maka kami telah berkata kepada baginda, apa yang baginda telah lakukan? Baginda telah menambah rakaat. Maka baginda bersabda, iza zada rajul, apabila telah menambah sesuatu seseorang, au naqasa, ataupun mengurangkan sesuatu, maka hendaklah dia sujud 2 kali sujud. Qal, kemudian kata perawi, kemudian baginda telah sujud 2 kali sujud. InsyaAllah kita akan sambung balik pada jam 12, 15, 12 suku insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam Atiyah. Assalamualaikum. Bagi salam. Assalamualaikum.